Pesawat TUDM nyaris rempuh pagar lapangan terbang. Dalam pada itu, lapangan terbang Tawau akan dibesarkan. Sebuah pesawat Skyhawk Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM hampir terbabas ketika membuat pendaratan di lapangan terbang antarabangsa Kuching tengah hari tadi. Pendaratan pesawat itu dilaporkan terlajak 30 meter dan nyaris merempuh pagar pemisah lapangan terbang. Pesawat ini dipercayai dalam jadual penerbangan dari Labuan ke Singapura. Ia singgah di Kuching untuk mengisi minyak. Ketika kejadian, sebuah pesawat Skyhawk lain juga dipercayai sedang membuat pendaratan. Sumber Jabatan Penerbangan Awam memberitahu juruterbang pesawat selamat manakala pesawat itu terdampar di hujung landasan. Tinjauan petang tadi mendapati kerja-kerja menunda pesawat sedang diusahakan oleh anggota bomba lapangan terbang. Pegawai Menara Kawalan Lapangan Terbang dan pihak TUDM Kuching enggan ditemu ramah ketika ditemui. Kejadian itu tidak menjejaskan jadual penerbangan MAS. Waris mangsa dan mereka yang cedera dalam nahas pesawat Fokker 50 Jumaat lalu di Tawau boleh membuat tuntutan insuran melalui Pengurus Insuran Penerbangan Malaysia MAS. Menurut kenyataan MAS, bayaran akan dibuat mengikut ketetapan undang-undang. Sabtu lalu, Pengerusi MAS Tan Sri Tajuddin Ramli mengumumkan pampasan RM500,000 kepada waris dan mereka yang cedera dalam nahas itu. Sebagai pampasan awal, setiap waris mangsa dan yang cedera diberi RM10,000. Dalam tragedi itu, 34 penumpang terbunuh manakala 19 lain cedera apabila pesawat penerbangan Malaysia MH2133 Fokker 50 terhempas di Kampung Setinggan Seri Menanti. Dalam pada itu, MAS juga dalam perancangan untuk meningkatkan pelbagai sistem di lapangan terbang Tawau bagi mengelak berulangnya tragedi Jumaat lalu. Pengarah urusan MAS, Wan Malik Ibrahim berkata, proses meningkatkan lapangan terbang itu perlu dirancang dengan teliti. Ia akan dijalankan secara berterusan mengikut teknologi terkini bagi memastikan kemudahan yang disediakan tidak ketinggalan zaman. We are facing with new technologies all the time, so we should be looking towards these improvements. Of course, we cannot do it immediately. Masih mengenai lapangan terbang Tawau, RM2.7 juta akan dibelanjakan untuk membesarkan terminal lapangan terbang itu. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Ling Leong Sik berkata, plan lapangan terbang baru dijangka siap akhir tahun ini. Lapangan terbang itu akan dibina di 20 km dari Pekan Tawau, menggantikan lapangan terbang asal. Pembinaan dijangka bermula tahun depan. Mengenai nahas udara di Tawau, beliau menyangkal spekulasi mengatakan ia berpunca daripada keadaan landasan lapangan terbang berkenaan. Tragedi itu bagaimanapun membawa pengajaran mengenai bahaya yang dihadapi jika penempatan terlalu hampir dengan landasan. Datuk Seri Dr. Ling yang ditemui selepas mesyuarat mingguan Jemaah Menteri berkata, punca nahas hanya dapat diketahui setelah siasatan ke atas kotak hitam dan enjin pesawat. Kotak hitam itu sudah dihantar ke London sementara enjin Fokker 50 akan dihantar ke Pratt dan Whitney, Kanada tidak lama lagi. Sementara itu, sepasukan 4 pegawai syarikat penerbangan Fokker yang berpangkalan di Belanda masih menjalankan pemeriksaan di tempat pesawat itu terhempas di Kampung Seri Menanti. Anggota pasukan ini, Dirk van Meer, George van der Heuvel, Koos van der Vector dan Rins Yelama dijangka menyelesaikan siasatan mereka hari ini. Difahamkan pasukan penyiasat dari Belanda ini dijangka berlepas pulang esok melalui Singapura. Sumber pasukan penyiasat berkata punca nahas akan hanya diketahui sepenuhnya apabila rakaman perbualan juruterbang dan menara kawalan dalam kotak hitam diterjemahkan. Menurutnya, siasatan punca nahas diberi keutamaan kerana ia turut membabitkan pampasan insuran. Kotak hitam pesawat yang ditemui 7 jam selepas kejadian sudah dihantar ke pihak berkuasa penerbangan awam British, CAA, di London semalam.
Sementara itu, di rumah mayat Hospital Tawau pula, keadaan pilu masih menyelubungi keluarga dan waris mangsa nahas. Mereka yang mengunjungi rumah mayat sejak 5 hari lalu tetap sabar menunggu keputusan berdasar ke atas mangsa yang rentung. Kira-kira 50 waris mangsa berada di rumah mayat untuk mengetahui keputusan bedah siasat. Antara yang sempat kami temui ialah Balu Allahyarham Ajbah Semaila, Puan Nur Hayati Bakana dari Jalan Apas Tawau. Menurutnya, doktor sudah mengambil contoh darah dua anaknya, Aska 18 tahun dan Erna 15 tahun. Contoh darah itu akan digunakan untuk kaedah deoksiribonucleic acid atau DNA. Ia dilakukan oleh sekumpulan pakar dari Jabatan Genetik dan Sel Universiti Malaya. Setakat ini, 25 daripada 34 mangsa nahas sudah dikenal pasti. 9 mangsa yang belum dikenali ialah Andriani Hadi, Sulastri Samud, Ten Su Chin, Ajbah Semaila, Chan Kiong Fai, Ding Hang Kwong, Osman Sulaiman, Puang Leong Hong dan Su Chan Kun. Kumpulan pakar DNA itu diketuai Profesor Ko Chung Lek. Seorang pekerja terbunuh manakala seorang lagi parah apabila bumbung bangunan sebuah kilang papan di Jalan Tara Tampoi, Johor Bahru runtuh. Ang Mong Juat, 47 tahun dari kampung Engkuh Mosin, Johor Bahru, mati di tempat kejadian sementara Manso Sapian, 30 tahun, patah kaki kiri dan dikejarkan ke Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Kejadian berlaku ketika hujan lebat yang meruntuhkan sebahagian bumbung belakang kilang Lo Nam Hui Sindiran Berhad. Seorang pekerja, Ahmad Salman, berkata ketika kejadian Ang sedang bekerja di bahagian bawah bumbung ini. Sebab apa? Tadi pagi hujan lebat kan. Jadi mungkin yalah kayu somai dah lama, kayu reput kan. Jadi dia mungkin lah berat atas dabuk, tinggal reput dia jatuh. Mayat Ang dibawa ke rumah mayat Hospital Sultanah Aminah untuk dibedah siasat. Jurucakap polis berkata siasatan sedang dilakukan untuk mengenal pasti punca kejadian. Misi menyelamat kanguru di Australia berjayakah? Laporannya dalam buletin ini seketika nanti. Keadaan banjir di utara Semenanjung diramal akan reda berikutan pergerakan ribut Ryan yang menghala ke utara Laut Cina Selatan. Pantai barat selatan Semenanjung bagaimanapun akan mula menerima hujan lebat yang dibawa oleh angin monsun. Di Pulau Pinang sehingga lewat petang tadi, ada 1,333 mangsa banjir di 21 pusat penempatan. Jurucakap Bilik Gerakan berkata bilangan itu tidak berubah walaupun paras air Sungai Muda terus meningkat sejak semalam akibat hujan berterusan. 798 penduduk ditempatkan di 7 pusat pemindahan di seberang Perai Tengah, 652 di 15 di seberang Perai Utara, manakala 212 orang di 6 pusat pemindahan seberang Perai Selatan. Paras air di pusat sukatan banjir di Bumbung 5 masih melebihi paras bahaya iaitu 3.55 meter. Manakala di pusat sukatan banjir Pinang Tunggal bacaan tidak banyak berubah. Menurut jurucakap Bilik Gerakan Banjir Negeri, kebanyakan penduduk yang masih berada di pusat pemindahan tinggal berhampiran sungai dan kawasan rendah. Sementara itu, pengguna kenderaan dinasihati berhati-hati ketika melalui Jalan Lahar Yoi, Pokok Tampang dan Padang Menora. Kawasan yang terus ditenggelami air sedalam 0.5 dan 1.5 meter ialah Bumbung 5, Pinang Tunggal dan Kamlung Tok Bedu di kepala batas. Begitu juga di Lahar Yoi, Padang Menora, Labu Banting, Air Hitam Dalam, Nyur Sebatang dan Pokok Macang di Tasik Glugur. Semuanya akibat limpahan Sungai Muda berikutan hujan lebat di kawasan hulu. Dan untuk perkembangan selanjutnya mengenai banjir di Pulau Pinang, kita bersama Dang Surya di Bukit Mertajam. Silakan Surya. Terima kasih Ann. Dan saudara, seperti yang telah dikatakan hingga lewat petang
tiba. Sehingga jam 1 tengah hari tadi, paras air di pusat sukatan banjir di Bumbung 5 Dan dalam pada itu, Kementerian Pendidikan yakin keadaan banjir yang semakin pulih akan membolehkan pemeriksaan menengah rendah PMR dijalankan mengikut jadual Isnin ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tan Sri Wan Zahid Nordin akan menemui Pengarah Pendidikan Negeri terbabit esok untuk memutuskan langkah susulan lain jika banjir semakin buruk. Dan petang tadi, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melawat beberapa kawasan yang dilanda banjir di Pulau Pinang. Datuk Seri Anwar tiba di Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia, Butterworth pukul 2.45 petang. Jurus ketibaannya, beliau diberi taklimat ringkas mengenai perkembangan terkini banjir oleh Pegawai Daerah Seberang Perai Utara Muhammad Nur Abdullah. Datuk Seri Anwar melawat Kampung Sungai Kerek, Lahar Yu dan Kampung Terus Gua Perahu. Beliau turut melawat 2 pusat penempatan banjir di Labuh Banting serta pusat penempatan Bumbung 5 Kepala Batas. Pusat penempatan Labuh Banting menempatkan 67 mangsa banjir. Beliau diiringi Menteri Penerangan Datuk Muhammad Rahmat dan Menteri Luar Datuk Abdullah Ahmad Badawi. Hujan lebat di Pulau Pinang juga mengakibatkan kejadian tanah runtuh. Jabatan Kejaraya Pulau Pinang mengesahkan 60 kejadian tanah runtuh dilaporkan berlaku. Antara kawasan terbabit ialah Tanjung Bunga, Batu Feringgi, Paya Terubong, Tanjung Tokong, Teluk Bahang, Balik Pulau, Relau dan Jalan Bukit Jambul. Sekurang-kurangnya 3 tembok di kawasan perumahan mewah Bukit Mutiara dan Hillside di Tanjung Bunga tumbang. Beberapa kesan tanah runtuh dapat dilihat dengan jelas di puncak Bukit Mutiara dan Bukit Mutiara 1. Tanah runtuh ini juga mengakibatkan tiang konkrit sebuah banglo 3 tingkat yang dibina di lereng bukit jelas kelihatan. Pekerja Jabatan Kejaraya juga dikatakan sibuk membersihkan sekitar Jalan Batu Peringgi dan Balik Pulau. Di Kedah, lebih 1,000 mangsa banjir di 38 pusat pemindahan sudah dibenarkan pulang, kecuali penduduk di kawasan berhampiran tebing sungai. Sehingga tengah hari tadi, 882 penduduk masih berada di 15 pusat pemindahan di 5 daerah iaitu Baling, Yan, Kuala Muda, Pendang dan Kulim. Dan ini pula tugas utama mereka yang dibenarkan pulang iaitu melakukan kerja pembersihan. Pelbagai harta benda yang rosak turut diasingkan. Jurucakap Bilik Gerakan Banjir berkata sehingga kini pusat pemindahan di Sik dan Kulim sudah ditutup. Kaki tangan Jabatan Kesihatan dan Perubatan Kedah mengadakan ceramah mencegah penyakit kepada mangsa di pusat pemindahan. Kerja menyembur racun membunuh kuman dilakukan bagi mengelak sebarang penyakit berjangkit. Dalam pada itu, ribut tropika Ryan yang membawa hujan lebat di utara Semenanjung dilaporkan tidak mengancam penduduk. Ini kerana ribut itu bergerak ke arah utara Laut Cina Selatan. Ribut berkenaan dilaporkan statik dan bertumpu di timur Vietnam kini mula bergerak ke arah utara Laut Cina Selatan sebelum menuju ke timur. Menurut Pengarah Bahagian Ramalan Jabatan Kaji Cuaca Petaling Jaya, Huang Yung Fong, kawasan utara Semenanjung kurang mengalami kesan. Ini kerana ia bergerak perlahan daripada kedudukan asal selepas terbentuk seminggu lalu. Hari ini, cuaca di utara Semenanjung diramal semakin pulih. Ketika dihubungi, Huang berkata kawasan pantai utara hanya mengalami hujan di sebelah pagi. Cuaca diramalkan cerah pada sebelah petang. Di Butterworth, catatan hujan sehari juga berkurangan daripada 6 mm kepada 3 mm. Di Bayan Lepas, cuaca diramalkan cerah. Sementara itu, di selatan Semenanjung diramalkan hujan lebat kesan daripada ribut petir di Sumatera. Hujan dibawa oleh angin monsun barat daya yang bertiup antara Jun hingga September.
Angin monsun itu mengakibatkan banjir kilat di beberapa kawasan di sekitar Johor Bahru pagi tadi. Antara kawasan yang ditenggelami antara 0.3 hingga 1 meter air ialah Kampung Melayu Pandan, Melayu Majidi, Kampung Ubi dan kawasan perumahan Jalan Utama. Di Thailand, banjir yang melanda di beberapa wilayah negara itu semakin membimbangkan. Kenaikan paras air kian meningkat mencapai paras bahaya. Setakat ini, 60 orang terkorban dalam banjir yang melanda di 52 dari 76 wilayah di Thailand. Angka kematian diramal akan terus meningkat. Hujan berterusan sejak beberapa minggu lalu memusnahkan ladang termasuk kawasan penanaman padi yang terbesar di negara ini. Kerajaan menjangka kadar kerugian melampaui 300 juta ringgit. Perdana Menteri Thailand Ban Han Silpa Archa mengadakan mesyuarat bagi membincangkan persediaan dalam menghadapi banjir. Di BKL lancar operasi pungut cukai pintu, pastikan harta benda anda tidak disita. Dan operasi dadah di ibu negara, 2 tentera disyaki penagih ditahan. Semua pusat pengajian tinggi di Semenanjung Malaysia dijangka menggunakan khidmat Infoline menjelang pertengahan tahun depan. Keperluan teknologi tinggi diperlukan sebagai pemangkin bagi tujuan mempercepatkan penyebaran ilmu. Perjanjian mewujudkan rangkaian universiti Infoline antara 5 universiti tempatan, bahagian pendidikan guru dan Selcom Teknologi berlangsung pagi tadi. Universiti berkenaan adalah Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Pertanian Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa dan Universiti Teknologi Malaysia. Ia disaksikan oleh Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Khalid Yunus. Perkhidmatan ini membolehkan pelajar mendapat maklumat cepat berhubung keputusan peperiksaan, tarikh pendaftaran dan kursus yang ada melalui telefon. Setakat ini, ia berfungsi di sekitar Lembah Klang. Nombor Infoline bagi ITM adalah 600 42064, UKM 600 42065, UIA 600 42062, UPM 600 42063 dan BPG 600 42066. Kebimbangan terhadap kenaikan kadar faedah menyebabkan harga-harga saham di BSKL ditutup bercampur-campur. Indeks komposit menambah 4.03 mata kepada 995.91. Indeks perusahaan mencatat kenaikan 9.43 kepada 1,850.40. Sejumlah 91.947 juta saham bernilai 495.238 juta ringgit diniagakan. 237 kaunter untung, 172 rugi, manakala 150 tidak berubah. Dan di pasaran tukaran asing, ringgit ditutup tidak berubah berbanding dolar. Berikut disenaraikan kadar tukaran asing berbanding ringgit. Kejayaan Polis Sabah mematahkan kumpulan yang terbabit dengan pengeluaran kad pengenalan palsu adalah hasil siasatan rapi 3 tahun. Timbalan Menteri Dalam Negeri Ong Kah Ting berkata, Akta Keselamatan Dalam Negeri digunakan kerana kerajaan memandang serius perbuatan itu yang membabitkan dokumen rasmi.
and we will not compromise on anybody, whether it's politician, government officers, individuals, anybody. We will not compromise and will not be no hesitation in taking action against them. Polis Sabah katanya akan meneruskan siasatan sehingga ke akar umbi bagi memastikan kegiatan kumpulan itu dihapuskan. Ong mengulas penahanan pengerusi Lembaga Pemasaran Ikan Sabah, Jabar Han Napi, Sherdali Muhammad Ali, Jibul Jungge dan Andi Bandi Pilo. Ketua Polis Sabah Timbalan Pesuruhjaya Datuk Maizan Syari berkata penangkapan terbaru ini menjadikan jumlah yang ditahan menurut ISA berhubung kes yang sama setakat ini kepada 8 orang. Wilayah Persekutuan mencatat bilangan tertinggi penagih dadah baru di seluruh negara bagi 6 bulan pertama tahun ini. Jumlah itu berdasarkan catatan terbaru pasukan petugas anti dadah. Sejumlah 4,831 penagih baru dikesan iaitu peningkatan 896 penagih berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Wilayah Persekutuan juga menunjukkan bilangan tertinggi bagi purata penagih baru yang dikesan dalam sebulan. Selangor dan Perak pula mencatat penurunan penagih baru yang dikesan. Bilangan tertinggi penagih baru berumur antara 20 hingga 29 tahun. Selain itu, rampasan candu masak untuk tujuan transit atau prosesan meningkat kepada 96.153 gram berbanding tahun lalu. Tangkapan terbesar dicatat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya iaitu 3,666 orang sementara tangkapan mengikut Seksyen 39A hanya 958. Dalam pada itu, 3 anggota tentera antara 48 yang ditahan kerana disyaki penagih dalam 2 operasi berasingan oleh Polis Kuala Lumpur malam semalam. Operasi 6 jam tertumpu di sekitar Batu Empat Jalan Ipoh. Turut ditahan seorang gadis bawah umur berusia 15 tahun bersama 8 wanita. Menurut Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah dan Cawangan Anti Dadah Sentul, penolong penguasa Zuraidi Ibrahim, penagih ini ditahan dalam 2 buah bilik di rumah kedai Batu Empat Jalan Ipoh. Polis menyerbu rumah itu sebaik menerima maklumat daripada orang ramai. Mereka ditahan reman selama 12 hari untuk menjalani ujian air kencing dan soal siasat. Mereka akan didakwa mengikut Seksyen 4-1 Akta Penagih Dadah 1983, Rawatan dan Pemulihan. Sabit kesalahan, penagih lelaki akan dihantar ke Pusat Serenti Rawang, manakala wanita dihantar ke Pusat Serenti Kemuning, Kelantan. Minta tu buka besar sikit. Mahkamah Session Johor Bahru menetapkan 1 hingga 6 April tahun depan sebagai tarikh perbicaraan seorang kontraktor yang menghadapi 2 tuduhan cuai melakukan kerja pembaikan tangki air di Blok C Flat Bukit Cagar. Hakim SM Kumati membuat keputusan itu setelah mendengar dakwaan ke atas Teo Bong Boh, 36 tahun yang dituduh mengemukakan tuntutan palsu sebanyak RM49,000. Dia juga dituduh menjalankan kerja dengan tidak mengikut spesifikasi sehingga membawa kepada tragedi pada 19 November 1993 yang mengorbankan 2 nyawa dan mencederakan 18 yang lain. Turut musnah dalam kejadian itu, 22 buah kereta dan van serta 36 buah motosikal apabila tangki air flat berkenaan pecah dan melimpahkan berjuta liter air. Timbalan Pegawai Pendakwa Raya Muhammad Zawawi Saleh memohon kedua-dua tuduhan itu dibuat serentak bagi menjimatkan masa dan kos. Seramai 31 orang saksi dijangka dipanggil dalam perbicaraan ini. Teo yang diwakili Peguam RK Menor mengaku tidak bersalah atas kedua-dua tuduhan.
Sementara itu, perbicaraan terhadap geng mamak di Mahkamah Seksyen Petaling Jaya ditangguh ke Februari tahun depan. Penangguhan itu berikutan seorang daripada anggota geng berkenaan tidak dapat hadir. Dia kini berada dalam tahanan reman kontijen Polis Perak. Hakim Mat Zarai alias memutuskan kes mereka dibicarakan pada 14, 15 dan 16 Februari 1966. Anggota geng mamak yang hadir perbicaraan hari ini ialah Muhammad Yusof Abu Bakar, 31 tahun dan Faruh Abdul Khalid, 34 tahun. Muhammad Rizwan Panda Osman, 33 tahun pula dalam tahanan reman. Mereka didakwa mengikut Seksyen 394 Akta Rompakan Berkumpulan selepas terbabit dalam rompakan jonggong emas bernilai 9.6 juta ringgit di bilik kebal kargo MAS lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Subang tahun lalu. Mereka dibebaskan setelah masing-masing diikat jamin RM150,000. Ambil gambar. Di Perak, minuman keras dan rokok bernilai lebih RM300,000 yang cuba diseludup dirampas oleh Jabatan Kastam dan Eksais dalam operasi di kawasan Kuala Bagan Datoh. Cukai barangan yang ditemui dalam sebuah bot menangkap ikan dianggarkan bernilai RM574,000. 6 pegawai menyerbu bot ikan berkenaan pada tengah malam. Dalam serbuan itu, 2 lelaki dipercayai penyeludup terjun ke laut untuk melarikan diri. Selepas diperiksa, didapati sejumlah 256 kotak mengandungi pelbagai jenis minuman keras dan 172 kotak rokok dan 7 kotak rokok kretek disembunyi di bahagian atas dan perut bot berkenaan. Bot berkenaan telah kami rampas dan dibawa balik ke Pejabat Kastam Lumut. Bagi barang-barang yang dirampas adalah dianggarkan bahawa nilainya lebih kurang RM328,000. Menurutnya, pihak kastam masih mengesan anggota kumpulan itu. Rampasan ini adalah yang ketiga tahun ini membabitkan penyeludupan minuman keras. Lebih RM300,000 dikutip dari orang perseorangan dan syarikat yang tidak membayar tunggakan cukai pintu dalam satu operasi pagi tadi. Menurut akaunten hasil Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL Ayub Hassan, sehingga kini warga kota masih berhutang lebih RM25 juta dalam bentuk tunggakan cukai pintu. Operasi dilakukan di 10 tempat di sekitar bandaraya. Kebanyakan penghuni mempunyai hutang tertunggak cukai pintu di BKL antara RM1,000 hingga RM256,000. Operasi yang diketuai oleh akaunten hasil di BKL, Ayub Hassan, bermula jam 8.30 pagi dan berakhir pukul 1 tengah hari. Semua premis yang diserbu sudah diberikan notis lebih awal supaya membayar tunggakan. Bagi yang tidak mampu membuat bayaran, barang hak milik mereka diambil untuk sementara sehingga tunggakan dibayar. Bagaimanapun setelah semua serbuan dijalankan, kebanyakan pemilik membayar wang tunggakan berkenaan. Menurut Ayub Hassan di BKL akan mengadakan operasi seperti ini dari semasa ke semasa. Tunggakan cukai pintu di bandaraya membabitkan lebih 280,000 premis. Beliau menasihati pemilik bangunan dan rumah agar menjelaskan tunggakan cukai pintu mereka sebelum tindakan undang-undang diambil. Kita bagi masa dalam buat tu kata lebih terbanggi seminggu lah. So akhir kali tu kalau kita tak dapat juga kita akan refer to our legal side lah. Dalam pada itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Jasin Melaka mengesan sekeluarga 7 beranak mendakwa dianiaya majikan sendiri. Keluarga itu dikatakan dikurung serta diseksa majikan mereka seorang subkontraktor. Mereka juga mendakwa tidak pernah diberikan upah sejak 4 tahun lalu. Keluarga berkenaan K. Surya Narayana, 48 tahun, isterinya K. Rejamal serta 5 anaknya. 2 daripada anak Surya Narayana menghidap penyakit sawan dan terencat akal. Surya Narayana mendakwa dia ditugaskan membersih 17 reban ayam milik seorang tauke Cina di Kesang Pajak Jasin dan dijanjikan upah RM722 sebulan. Namun upah itu tidak pernah diterimanya sejak 4 tahun lalu. Alasannya tempat tinggal, makanan dan pakaian keluarganya disediakan. Sehubungan itu, anaknya yang berumur antara 6 dan 14 tahun tidak dapat disekolahkan serta tidak mempunyai kad pengenalan. Malah seorang anaknya dipaksa berkahwin dengan abang subkontraktor berkenaan. Ya, kita punya anak dia pukul juga sama tu bini.
Surya Narayana yang berasal dari Sungai Petani Kedah berkata dia juga tidak mempunyai wang untuk merawat 2 anaknya yang sakit. Dia membuat laporan polis di Balai Polis Kesang Jasin petang semalam. Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Daerah Jasin, Rusmi Mahmud berkata kes itu diklasifikasi sebagai penganiayaan. JKM berharap agensi berkaitan dapat membantu menyiasat kes itu. Tokyo gempar lagi dengan serangan gas beracun. Kali ini 4 orang jadi mangsa. ...97 orang disahkan terkorban akibat taufan Ismail di Meksiko. Kerosakan teknikal lintah langsung kami tadi sudah pun diatasi. Kita bersama Dang Surya sekali lagi. Silakan Dang Surya. Terima kasih Mala. Dan saudara, seperti yang telah dikatakan tadi hingga lewat petang ini, keadaan banjir di Pulau Pinang masih tidak banyak berubah. Sehingga jam 1 tengah hari tadi, paras air di Pusat Sukatan Banjir di Bumbung 5 meningkat 0.13 meter daripada bacaan jam 10 pagi kepada 4.31 meter. Manakala bacaan di Pusat Sukatan Banjir di Pinang Tunggal menurun 9 meter berbanding 6.19 meter pada jam 10 pagi tadi. Dan Mala dan N, saya juga berpeluang merakamkan suasana di pusat penempatan banjir malam semalam. Penduduk daripada 13 keluarga ditempatkan di pusat ini. Sebelum ini, ia memberi perlindungan kepada 150 mangsa banjir, antaranya kaki tangan yang tinggal di kuartus kerajaan di Jalan Tambi Kecil yang terpaksa berpindah setelah rumah mereka ditenggelami air. Keadaan dewan yang agak sempit menyebabkan semua mangsa terpaksa berhimpit dan tidur dalam keadaan ini. Ruang dewan yang agak terhad juga menyebabkan ada di antara mangsa terpaksa menumpang sementara di rumah jiran atau saudara terdekat. Saudara, beginilah keadaan mangsa-mangsa banjir di pusat pemindahan banjir di Jalan Tambi Kecil seberang Perai. Mereka terpaksa bermalam di sini sejak 3 hari yang lalu dalam serba kekurangan sambil menanti-nantikan detik-detik mereka boleh pulang ke rumah masing-masing yang teruk dilanda banjir. Yang pasti, banyak kerja-kerja pembersihan yang perlu dilakukan selepas ini. Bagi yang bersekolah, buku dan pakaian perlu dikeringkan. Ibu bapa pula perlu membersihkan rumah selain kawasan persekitaran. Satu cubaan merampas pesawat milik Iran gagal. Perampasnya seorang pramugara menyerah diri setelah membebaskan semua 177 penumpang serta anak kapal. Pesawat terbabit jenis Boeing 707 dilaporkan hilang setelah 5 jam berlepas dari lapangan terbang Tehran. Ia dalam penerbangan ke pusat peranginan Kesh. Radio rejim Yahudi melaporkan perampas melepaskan satu das tembakan dalam pesawat dan mengarahkan juruterbang ke Eropah. Bagaimanapun, pesawat terbabit terpaksa mengubah haluan ke Tel Aviv setelah ia dikatakan kehabisan minyak. Pesawat mendarat dengan selamat di Ovda, Pangkalan Udara Selatan Tel Aviv. Semua tebusan kemudiannya dibebaskan oleh perampas sebelum ia menyerah diri kepada pihak berkuasa Zionis. Motif rampasan masih disiasat. Filipina sekali lagi dilanda isu pembantu rumah. Kali ini emosi rakyatnya memuncak apabila kerajaan Emiria Arab Bersatu menolak rayuan negara itu berhubung keputusan mahkamah menjatuhi hukuman mati ke atas seorang pembantu rumah Sarah Balabagan 16 tahun. Mereka menunjuk perasaan di hadapan bangunan kedutaan Emiria Arab Bersatu sebagai membantah keputusan itu. Mereka turut membakar bendera dan membawa spanduk mendesak Sarah dibebaskan.
Presiden Fidel Ramos berkata beliau akan menghantar 3 menteri kanannya ke Emiria Arab Bersatu dalam usaha menyelamatkan Sera. Dalam pada itu, di Abu Dhabi, peguam bela kepada Sera Balabagan mengemukakan rayuan kepada Mahkamah Negara itu. Sera dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Abu Dhabi selepas disabitkan kesalahan membunuh majikannya yang sebelum itu memperkosa beliau. Mahkamah menolak hujah Sera yang mendakwa tindakannya itu sebagai mempertahankan diri. Awal tahun ini, kes yang hampir sama berlaku di Singapura. Seorang pembantu rumah Filipina, Flor Contemplacion, dijatuhi hukuman mati kerana kesalahan membunuh. Tokyo sekali lagi diancam serangan gas beracun apabila 4 orang dikejarkan ke hospital setelah terhidu sejenis gas misteri di stesen kereta api Tokyo. Kejadian berlaku pada awal pagi di stesen Hachioji, Tokyo. Bagaimanapun, kesan gas misteri itu tidak begitu serius dan mangsa hanya mengadu sakit mata dan pening. Ketika kejadian, beberapa ahli kumpulan ajaran sesat Aum Shinrikyo sedang menghadapi perbicaraan di mahkamah atas tuduhan membunuh. Punca kejadian masih disiasat dan polis belum dapat memastikan sama ada kejadian ini ada kaitan dengan serangan gas sarin ke atas stesen kereta api bawah tanah di Tokyo awal tahun ini. Serangan gas sarin itu dikaitkan dengan kegiatan tidak bertanggungjawab kumpulan ajaran sesat Aum Shinrikyo yang meragut 11 nyawa manakala 5,000 lagi cedera. Penganas Serbia mempunyai tempoh hingga pukul 4 pagi esok untuk mengundurkan senjata beratnya dari 20 km zon eksklusif Sarajevo atau menghadapi serangan udara NATO. Bagaimanapun, laporan menyatakan penganas Serbia memenuhi janjinya apabila konvoi yang membawa senjata mula keluar dari Sarajevo menuju ke Semizovac, 10 km dari bandar berkenaan. Konvoi ini mengandungi mortar, artileri dan kereta kebal. Pesawat pejuang NATO mengawasi pengunduran ini. Kru televisyen Reuters juga melaporkan 3 kereta kebal, 3 pelancar roket, 7 mortar dan 2 artileri milik penganas Serbia turut diundurkan di zon eksklusif Sarajevo di Han Derventa. Dalam pada itu, 4 lagi tentera pengaman Denmark cedera apabila markas mereka di Kostanica berhampiran sempadan Kroasia Bosnia diserang. Serangan mortar itu berlaku ketika pertempuran tercetus antara tentera Kroasia dan pengganas Serbia. Sementara itu, mayat 2 anggota pengaman Denmark yang terbunuh akibat serangan pengganas Serbia dibawa ke Zagreb. 8 rakan mereka turut cedera. Semua mangsa dihantar ke Hospital Tentera Amerika Syarikat di lapangan terbang Zagreb. Pengganas Serbia sebelum ini mengancam akan menarik diri dari meja rundingan sekiranya tentera Kroasia dan pejuang Bosnia enggan menghentikan serangan. Pengganas sedang mengalami kekalahan teruk apabila semakin banyak wilayah jatuh semula ke tangan pejuang Islam Bosnia dan tentera Kroasia. Wakil Damai Amerika Syarikat Richard Holbrooke bagaimanapun berkata proses damai di negara Balkan kini berada pada tahap memuaskan. Ini berikutan ada laporan menyatakan tentera Bosnia dan Kroasia sudah menamatkan tindakan ketenteraan mereka. Beliau berkata demikian ketika mengakhiri rundingan bersama Presiden Serbia Slobodan Milosevic di Belgrade. 91 orang disahkan terkorban sejak taufan Ismail melanda Meksiko hampir seminggu lalu. Pihak berkuasa menjangka angka kematian meningkat apabila taufan berkenaan melanda kawasan pantai barat negara itu. Kebanyakan mangsa nelayan. Angka itu dijangka meningkat 3 kali ganda berikutan kemusnahan teruk akibat taufan. Banyak rumah musnah dan keadaan menjadi lebih buruk setelah air sungai melimpah. Usaha mencari dan menyelamat membabitkan bot dan helikopter tentera terus dijalankan di sekitar Teluk California. Banyak penduduk menyalahkan kerajaan kerana gagal memberi amaran awal mengenai serangan ribut. Dan untuk meneruskan buletin utama, kita bersama Jalil Makdum untuk laporan sukan. Silakan.
Kita mulakan dengan Piala Malaysia. Keputusan 4 perlawanan semalam menguatkan lagi pendapat cabaran Piala Malaysia lebih getir bagi setiap pasukan. Juara Liga Perdana Pahang dan naib juara Selangor ternyata lega dengan kemenangan pertama selepas tewas Sabtu lalu. Sabah Pulau Garang pada perlawanan pertama memenangkan Perak 3-0. Kita ikuti sedutan aksi menarik perlawanan semalam. Tiada masalah bagi Sabah di Stadium Likas. Kemenangan 3 gol ke atas Perak menjadi pembuka mata kemampuan sebenar juara Piala FA. Jaringan skot oleh Renshaw, Ceclia Milomir dan Ong Kim Swee memberi amaran Sabah tidak harus dipandang ringan. Kedah tersentak di Stadium Shah Alam. Jaringan Joseph Biskic pada babak kedua mengembalikan keyakinan Selangor dalam persaingan kumpulan B. Walaupun terlepas banyak peluang, kemenangan ini cukup berharga sebagai bekalan menentang Johor di Johor Bahru Sabtu ini. Walaupun tanpa jaringan, perlawanan Perlis Sarawak tetap rancak di Kanga. Sarawak lega membawa pulang 1 mata. Pasukan tuan rumah mengasak tetapi gagal menghasilkan tindakan penyudah. Juara Liga Pahang dipaksa bekerja keras sebelum memungut mata penuh. Brunei mengejutkan tuan rumah dengan mendolei 1-0 hasil jaringan Brian Bothwell yang menjaringkan 2 gol. Zainal Abidin Hassan memulakan asakan dengan gol penyamaan. Diikuti Igo Shikrin 2 gol dan Syahdan Zahri. 4-2 bagi Pahang yang pasti lebih teruji apabila menentang Terengganu di gelanggang lawan Sabtu ini. Persaingan tambah terbuka dan tidak banyak perbezaan di segi kekuatan pasukan. Kumpulan A masih didahului Sarawak dengan 1 kemenangan dan seri sekali. Kemenangan Sarawak ke atas Pahang Sabtu lalu meletakkan juara Liga Perdana itu di tangga kedua selepas kemenangan ke atas Brunei. Terengganu tidak boleh dianggap ringan dan pertemuannya dengan Pahang di Kuala Terengganu Sabtu ini nyata penting. Perlis di tangga keempat manakala Brunei mula terdesak selepas 2 kekalahan berturut-turut. Kumpulan B lebih terbuka dengan 4 pasukan mengumpul 3 mata. Kemenangan 3-0 Sabah ke atas Perak meletakkan mereka di tangga kedua walaupun baru beraksi 1 perlawanan. Kedah, Selangor dan Perak masing-masing menang sekali dan tewas sekali. Johor di tangga terbawah berikutan kekalahan besar 0-5 kepada Kedah Sabtu lalu. Bola keranjang kejohanan gabungan Asia ABC. 4 lagi perlawanan berlangsung hari ini. Wakil negara Petronas turun beraksi kali ketiga menentang klub Punjab dari India dalam kumpulan B. Untuk laporan terkini, kita bersama wartawan Jasni Syafi'i di Stadium Negara. Silakan Jasni. Terima kasih Jalil Maddum. Perlawanan di antara Petronas Malaysia dan Punjab India ketika ini hampir sampai ke penghujung. Pada separuh masa yang kedua tinggal kira-kira 1 minit saja lagi dengan pasukan Malaysia mendahului 96-81. Begitulah kedudukannya ketika ini dan harapan cerah untuk Malaysia memenangi perlawanan ini. Dalam separuh masa pertama, pasukan Petronas Malaysia mendahului 50-40 dan bagi pasukan India pula, mereka telah mengalami 2 kekalahan sebelum ini dan peluang mereka untuk ke separuh akhir sudah pun tertutup rapat. Dalam perlawanan lain sebelum ini, Chinese Taipei menundukkan Jordan 98-86. Ini perlawanan dalam kumpulan A. Sementara Japan Energy menundukkan Shinki Singapura 97-68. Japan Energy yang mengejutkan pasukan penyandang juara Kia Motors dari Korea Selatan semalam. Hari ini menghidupkan peluang untuk ke separuh akhir bersaing dengan pasukan Petronas Malaysia. Satu lagi perlawanan yang dijadualkan hari ini ialah di antara pasukan Iran melawan Stag Pilsner dari Filipina. Perlawanan dijadualkan sebaik saja tamat perlawanan di antara Petronas Malaysia menentang Punjab India. Dengan kedudukan 96-85 ketika ini, pasukan Petronas Malaysia sudah pasti
harus mempersiapkan diri lebih kemas saya rasa apabila berhadapan dengan pasukan Kiasmoto dari Korea Selatan malam esok, kerana bukan sahaja Kiasmoto memerlukan kemenangan pada perlawanan malam esok, malah Malaysia juga mahu mencatat kejayaan ataupun kemenangan bagi menempah tiket ke separuh akhir. Saya rasa itu sahaja laporan ringkas dari saya di Stadium Negara ini. Kembali ke studio. Terima kasih Jasni. Beralih ke badminton, penguasaan Indonesia pada kejohanan badminton Piala Dunia di Jakarta baru-baru ini tidak merunsingkan Ketua Jurulatih Negara Razif Haji Siddiq. Antara pemain negara yang kecundang ialah bergu didiknya Chia Soon Kit dan Yap Kim Hock. Bagaimanapun, katanya keunggulan Indonesia masih boleh dicabar. Bukannya tidak boleh menewaskan mereka, cuma kita harus lebih gigih lagi lah dari segi latihan dan kita punya fizik mesti diperkuatkan. Pada kejohanan dunia, Soon Kit dan Kim Hock mara ke separuh akhir tetapi disingkir oleh pasangan utama Indonesia. Dan pada latihan pagi tadi, Razif menumpukan ketahanan fizikal. Razif juga menolak rungutan yang mendakwa latihannya tidak sistematik. Memandangkan pemain-pemain kita jauh lebih beza daripada standard international, kan? Jadi memang kita agak kesukaran. Walau bagaimanapun kita secara sekumpulan as a group coaches kita cubalah memperbaiki teknik ataupun technical dari segi sistem latihan di sini. Bagaimanapun, Razif mengakui perlu ada perbincangan dari semasa ke semasa dengan pemain dalam mencorakkan latihan. Kejohanan olahraga trek dan padang Asia, harapan jago pecut negara Watson Nyambek dan Azmi Ibrahim menepati ramalan apabila melepasi peringkat saringan masing-masing petang tadi. Watson memenangi saringannya dengan catatan 10.43 saat, manakala Azmi mencatat 10.54 saat untuk menduduki tempat kedua pada satu lagi saringan. Upacara pembukaan yang dirasmikan oleh Presiden Soeharto berlangsung sederhana tetapi penuh warna-warni. Ia diikuti dengan acara saringan 100 meter. Jago pecut negara Azmi Ibrahim turun beraksi dalam saringan pertama. Permulaan yang agak lembab menyaksikan Azmi hanya mencatat 10.54 saat untuk menduduki tempat kedua di belakang pelari Kazakhstan, Vitaly Savin. Savin mencatat 10.49 saat, manakala Wu Xintao ketiga dengan 10.69 saat. Watson Nyambek turut tidak menghadapi sebarang masalah untuk layak ke pusingan seterusnya. Pemegang rekod kebangsaan acara pecut itu mencatat 10.43 saat, mengatasi Vitaly Medvedev di tempat kedua dengan 10.46 saat. Dan catatan Nyambek adalah yang ketiga terpantas selepas berakhir ke semua acara saringan. Bagaimanapun, cabaran dua orang kuat negara Yazid Imran dan Muhammad Nazar kurang memberangsangkan. Yazid gagal mencatat jarak kemampuannya dalam tersingkir dalam acara merejam lembing. Manakala Muhammad Nazar juga tenggelam bagi acara melontar peluru. Dalam acara 110 meter lari berpagar, Nur Herman Majid layak ke pusingan seterusnya apabila menduduki tempat kedua dalam saringan. Beralih kepada sepak takraw, debaran bagi 107 regu semakin memuncak selepas undian kejohanan sepak takraw juara Metro 95 diadakan petang tadi. Kejohanan anjuran bersama Harian Metro, Nestle dan Persatuan Sepak Takraw Selangor ini berlangsung dua peringkat, Liga dan Kalah Mati. Peringkat Liga, semua 107 regu dibagikan kepada 32 kumpulan. Pemenang setiap kumpulan pula bertarung di peringkat Kalah Mati. Kejohanan menawarkan hadiah wang tunai RM23,500. Peringkat Liga bermula 30 September ini, manakala perlawanan akhir pada 3 Disember di Stadium Matsushita. Turut hadir di majlis undian ialah Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM, Datuk Saidin Tambi dan pengarang Harian Metro Zian Johari. Itu tadi aksi sukan malam ini.
Dan ini berita yang baru kami terima. Seorang pekerja mati di tapak pembinaan Menara Kembar Petronas atau Kuala Lumpur City Centre petang tadi. Makluman awal yang diterima menyebut pekerja itu dipercayai rakyat Mesir. Kemalangan berlaku di tingkat bawah Menara 1. Mayat pekerja itu dikejarkan ke hospital sebentar tadi. Setakat ini kami masih cuba mendapatkan makluman lanjut mengenai nahas itu. Penemuan ular sawa di Semenanjung semakin menjadi-jadi sejak kebelakangan ini. Kali ini, penemuan seekor lagi reptilia itu menggemparkan penduduk Kuching, khususnya murid Sekolah Rendah Bantuan Agama Datuk Haji Abdul Kadir Hassan. Ular sawa ini ditemui dalam keadaan kekenyangan di belakang rumah guru besar berhampiran kawasan sekolah pukul 10.50 pagi tadi. Ia sepanjang 4 meter dan dipercayai baru menelan seekor ibu kucing. 2 kanak-kanak berumur 2 dan 3 tahun terserempak dengan reptilia ini ketika bermain di belakang rumah. Mereka segera memberitahu jaga sekolah, Safri Razali, yang kemudian berkejar ke tempat kejadian bersama beberapa guru dan murid. Ular ini tidak melawan dan mudah ditangkap oleh Safri dan guru berkenaan. Menggunakan kayu yang ada sengkang di tengah-tengah untuk menekan kepala dan menggunakan tali untuk menangkap kepala dia. Ular sawa ini diserahkan kepada anggota bomba yang datang ke tempat kejadian selepas dihubungi. Sementara itu di Perth, gara-gara seekor kangaroo terperangkap di jaring, pihak polis terpaksa bergegas ke tempat kejadian untuk menyelamatkan kangaroo berkenaan. Keluarga Taylor yang tinggal di pinggir kota Woodville ketika ini sedang berehat apabila menyedari seekor kangaroo cuba menyelamatkan diri dari jaring di kolam renang rumah mereka. Polis bergegas ke tempat kejadian dan berusaha melepaskan kangaroo ini dengan membawa keluar jaring dari kolam renang. Bagaimanapun, kangaroo berkenaan akhirnya dilepaskan dan terus menghilangkan diri daripada kawasan perumahan ini. Laporan itu tadi mengakhiri buletin utama malam ini. Dan semoga banjir yang melanda utara tanah air kita terus pulih. Selamat malam.